Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Nur Arif. Kita sambung lagi pembelajaran kita dengan tajuk ayat perintah. Untuk membina ayat perintah, kita perlulah tahu kata perintah. Kerana daripada kata perintah ini, barulah kita boleh membina ayat perintah. Apa itu kata perintah? Kata perintah digunakan untuk memberikan suatu perintah ataupun arahan. Seterusnya, perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah, arahan, larangan, silaan atau permintaan. Jadi kata perintah ni kita gunakan untuk tindak balas daripada orang lain. Contoh kata perintah, kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama, kata perintah untuk melarang, iaitu perkataan jangan dan usah. Seterusnya, kata perintah untuk menjemput ataupun silaan, iaitu sila atau jemput. Dan kata perintah untuk meminta menggunakan perkataan tolong, minta dan harap. Jadi ini ada 7 contoh kata perintah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat penggunaan kata perintah. Yang pertama, jangan. Jangan digunakan untuk melarang. Melarang melakukan sesuatu. Seterusnya, usah. Usah digunakan sama seperti jangan. Jangan melakukan sesuatu. Seterusnya, sila. Sila ialah digunakan untuk meminta dengan hormat supaya melakukan sesuatu. Kita nak suruh orang buat sesuatu, tapi dengan lebih hormat kita pakai perkataan sila. Sila duduk. Sila buka kasut. Seterusnya jemput. Jemput ini mengajak atau mengundang. Kita nak ajak orang tu datang ke rumah. Jemputlah datang ke rumah saya. Kita nak ajak dia, nak jemput dia, kita pakai jemput. Seterusnya minta. Minta ini apa yang kita mahu. Kita mahukan keadaan yang senyap, kita boleh minta semua murid untuk senyap. Seterusnya tolong. Tolong ni digunakan untuk meminta bantuan. Kita nak suruh orang tu tolong, kita boleh bina ayat perintah menggunakan kata perintah tolong. Dan akhir sekali harap. Harap ini sama macam minta tadi, meminta supaya terjadi sesuatu perkara, tetapi lebih kepada harapan dia. Harap kamu semua dapat faham apa yang cikgu ajar hari ini. Jadi itu adalah harapan cikgu. Contoh ayat perintah. Ayat perintah biasanya dimulakan dengan kata perintah. Dan kata perintah ini kita tak boleh gunakan 2 kata perintah dalam satu ayat. Jadi kalau kita dah guna harap, kita tak boleh buat ayat harap jangan. Sebab jangan itu juga kata perintah. Okey, tidak boleh menggunakan 2 kata perintah dalam satu ayat. Contohnya, tolong jangan bising. Tolong tu kata perintah, jangan pun kata perintah. Jadi, ayat tu salah. Okey, contohnya,
Harap kamu dapat hantarkan semua buku latihan itu esok. Ini adalah contoh ayat yang betul. Saya harap harapannya kamu dapat hantar buku latihan. Kalau awak tulis harap jangan lupa, itu salah sebab harap tu kata perintah, jangan pun kata perintah. Seterusnya, jangan ni, jangan ni awak boleh buat untuk melarang lah. Jangan petik bunga di taman. Okey. Dan seterusnya, jemput. Jemput ni nak mengajak. Jemputlah masuk ke dalam rumah saya. Jadi perkataan kata perintah ni awak boleh tambah lah di belakang ataupun awak boleh tambah imbuhan akhiran kan. Contohnya silakan duduk. Janganlah merajuk. Tugasan pertama awak, keluarkan buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 48. Buku teks muka surat 48. Kita baca dulu dialog ini. Tajuknya ialah Harumnya Daun Kesum. Ayah, Hasan, tolong ambil botol plastik yang dipotong itu. Baiklah, Ayah. Saya akan mengambil botol plastik itu. Sila masukkan tanah ke dalam botol itu. Baiklah, Ayah. Botol itu akan ditanam pokok apa? Harap kamu dapat menanam pokok kesum di dalam botol itu. Baiklah, Ayah. Selepas itu, apakah yang perlu saya buat? Ayah, tolong siram. Jadi, tempat kosong ini, dia suruh lengkapkan ayat perintah. Macam mana kita nak lengkapkan ayat perintah tu? Apa yang ayah dia suruh buat? Kita lihat gambar, tolong siram. Ni tadi, ambil botol plastik, letak tanah, kemudian tanam pokok kesum, kemudian ayah dia suruh tolong siram. Jadi, awak boleh lihat jawapan Hasan ini adalah berkait dengan arahan ayahnya. Jadi jawapan Hasan, saya akan menyiram pokok kesum itu setiap petang. Maknanya ayah dia suruh siram pokok kesum itu setiap petang. Seterusnya, harap kamu, ini gambar ni, harap kamu, baiklah Ayah, saya akan memetik daun kesum itu. Maknanya ayah dia suruh buat apa? Harap kamu dapat buat apa? Memetik daun kesum itu. Seterusnya, terus tempat kosong. Apa yang ayah dia suruh buat? Baiklah, Ayah. Saya akan memberikan daun kesum itu kepada jiran. Jadi, ayah dia suruh, awak boleh guna sama ada ayah dia suruh tolong ke, minta ke, harap ke. Jadi, boleh. Sebab dia nak minta bantuan. Tolong apa? Letakkan buku teks tadi, keluarkan buku tulis garis 1, tulis hari, tarikh, kemudian di tepi tulis teks J2, maksudnya teks jilid 2, muka surat, MS ni muka surat 48, supaya senang nanti kita nak buat rujukan. Tajuknya adalah ayat perintah. Okey. Salin balik ayat perintah daripada muka surat 48 tadi. Ada 6.
3 dia dah tuliskan. Ni 1, 2, 3. Kenapa dia ayat perintah? Sebab dia ada kata perintah ni. Tolong, sila, harap. Jadi awak tuliskan ayat perintah ini. Tolong ambil botol plastik yang dipotong itu. Jadi cikgu terus ambil perkataan tolong ni. Letak di mula ayat. Bila mula ayat, T huruf besar. Okey, kemudian yang kedua, sila masukkan tanah ke dalam botol itu. Yang ketiga, harap kamu dapat menanam pokok kesum di dalam botol itu. Okey, 1, 2, 3. Seterusnya, ayat yang keempat, tolong siram pokok kesum itu tempat kosong. Ini ayat keempat, ayat kelima dan ayat keenam. Jadi awak bina ayat perintah berdasarkan jawapan Hasan dan juga gambar yang diberikan. Okey, tolong siram pokok kesum itu apa? Seterusnya nombor 5, harap kamu petik apa? Kemudian yang nombor 6, ayah dia minta tolong berikan daun apa? Latihan seterusnya, latihan yang kedua ialah buku aktiviti jilid 2, muka surat 51 dan 52. Muka surat 51, padankan gambar dengan ayat perintah yang sesuai. Kemudian, bina ayat. Mari tanam pokok kari. Okey, ayat yang pertama, harap kamu bersihkan kawasan itu. Mana gambar orang bersihkan kawasan? Seterusnya, tolong tanam pokok kari itu. Ni bersihkan kawasan, ni tanam. Seterusnya, jangan gambar yang menunjukkan jangan mana? Ni di tengah tabur baja. Yang ni, laki ni kata jangan apa tu? Dia nak buat apa? Dia nak petik daun kari. Dia nak petik daun kari. Laki ni kata jangan. Okey, seterusnya sila taburkan apa ni? Sila taburkan baja ke pokok kari itu. Akhir sekali, muka surat 52. Bina ayat perintah berpandukan gambar. Daun kari lazatkan masakan. Jadi dia bagi tempat kosong, suruh bina ayat perintah. Kata perintah dia dah beri, tolong. Tolong ni T huruf kecil. Bila letak di depan, T jadi huruf T besar. Okey. Apa yang disuruh tolong? Baiklah, Puan. Saya akan membungkus daun kari itu. Jadi, Puan ni dia suruh bungkus daun kari. Jadi, awak boleh tulis ayat di sini. Tolong bungkuskan daun kari itu. Okey, seterusnya jangan. Baiklah, Emak. Saya tidak akan menghiris daun kari ini kecil-kecil. Apa yang mak dia larang, apa yang mak dia tak kasih buat, apa yang dia kata saya tak akan buat, itulah jawapan dia. Jangan buat apa. Dan akhir sekali harap. Di sini, wah sedap kari ayam. Maknanya dia tengah rasa. Jadi apa yang mak dia suruh buat, harap kamu dapat apa. Dia tengah rasa ni. Dia tengah rasa kari ayam. Harap kamu dapat buat apa? Okey, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.